Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Wajah Ceria Taman Tasik Titiwangsa. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Wajah Ceria Taman Tasik Titiwangsa ini terdapat pada muka surat 148 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 4.1.1 bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat bercerita dan mengujarkan sekurang-kurangnya 3 dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun mengenai wajah ceria Taman Tasik Titiwangsa. Kedua, mencatat sekurang-kurangnya 5 peribahasa dalam ayat mengenai wajah ceria Taman Tasik Titiwangsa yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya bercerita dan mengujarkan sekurang-kurangnya 3 dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun mengenai wajah ceria Taman Tasik Titiwangsa. Kedua, murid berjaya mencatat sekurang-kurangnya 5 peribahasa dalam ayat mengenai wajah ceria Taman Tasik Titiwangsa yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk peta dakap. Pernahkah murid-murid melawat Taman Tasik yang terdapat di negara kita? Ya, tentu ada murid-murid yang pernah melawat ataupun melancong ke Taman Tasik yang terdapat di negara Malaysia. Tentu sangat seronok apabila seseorang itu melawat ke tempat tersebut kerana seseorang itu dapat merehatkan minda dan juga fikiran setelah penat bekerja dan juga penat belajar. Dan di sini murid-murid dapat lihat Taman Tasik Taiping yang terletak di Taiping, Perak. Kemudian Taman Rekreasi Gunung Lang yang terletak di Ipoh, Negeri Perak. Seterusnya Taman Tasik Titiwangsa yang terletak di ibu negara iaitu Kuala Lumpur dan Taman Botani yang terletak juga di ibu negara Kuala Lumpur. Jadi di sini murid-murid dapat lihat Taman Rekreasi Gunung Lang iaitu yang terletak di Ipoh, Perak merupakan tempat pada asalnya merupakan kawasan perlombongan bijih timah. Dan usaha kerajaan negeri Perak telah mewujudkan tempat tersebut sebagai tempat destinasi pelancongan supaya para pelancong dapat melawat ke negeri Perak. Tentunya tempat-tempat ini perlu dijaga dan perlu dikekalkan untuk mengelakkan daripada pencemaran supaya kita dapat menghargai nikmat alam semula jadi dan pastinya dapat memberikan pengalaman yang sangat bermakna kepada para pengunjung ataupun para pelancong yang datang ke tempat-tempat ini. Oleh itu, kita mestilah menyayangi alam sekitar daripada pencemaran. Oleh itu, kita haruslah berbangga dan bersyukur atas nikmat kurniaan Tuhan iaitu anugerah alam semula jadi kepada manusia. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita mengujarkan dialog mengenai wajah ceria Taman Tasik Titiwangsa dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Encik Nazri dan keluarga ambil angin di Taman Tasik Titiwangsa. Taman ini baru dibuka setelah kerja-kerja penambahbaikan selesai. Wah, nyaman dan segarnya udara di sini. Angin pula bertiup sepoi-sepoi bahasa. Baiklah murid-murid, lihat peribahasa iaitu simpulan bahasa ambil angin yang bermaksud bersiar-siar. Sepoi-sepoi bahasa pula bermaksud udara yang begitu nyaman. Kemudian, murid lihat di bawah itu adanya peribahasa hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Maksudnya di sini, walau bagaimanapun tempat selain tempat kita, maksudnya tempat di luar negeri ataupun di luar negara itu baik, sebenarnya baik juga tempat kita sendiri. Maksudnya, kalaulah murid-murid berada di negara Amerika, kalau murid merasakan negara Amerika itu negara yang terbaik, sebenarnya negara kita inilah, tempat kita ini merupakan tempat yang terbaik untuk kita juga. Seterusnya, kita lihat ramai macam semut. Di sini merujuk kepada maksudnya terlalu banyaklah bilangannya. Kemudian kita lihat dialog yang di sebelah kanan itu. Kamu harus bijak ambil peluang mengenali tumbuh-tumbuhan di sini. Tumbuhan itu bukan sekadar hiasan, malah ekosistem penting bagi mengekalkan kelembapan suhu sekitar. Jadi, maksud di sini ambil peluang ialah meneroka sesuatu. Maksudnya di sini mengambil kesempatanlah. Kemudian kita lihat peribahasa yang di bawah itu bagai isi dengan kuku. Maksudnya hubungan yang erat, akrab. Kemudian peluk tubuh. Maksudnya tidak bekerja. Baiklah murid-murid, kita beralih kepada gambar yang ketiga dan gambar yang keempat. Oleh itu, marilah kita mengujarkan dialognya. Kos baik pulih taman ini sangat besar. Namun begitu, pihak kerajaan tetap meneruskan usaha itu demi kelestarian alam di kawasan bandar. Kita lihat peribahasa di bawah itu, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Maksudnya, seseorang itu berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai hasrat ataupun impiannya. Kemudian, titik peluh bermaksud hasil kerja seseorang. Kemudian, kita membaca dialog bagi gambar yang keempat. Kita juga perlulah sentiasa mematuhi peraturan di taman ini. Dan kita lihat peribahasa yang di bawah itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maksudnya, seseorang itu menurut adat atau peraturan di tempat yang didiaminya atau tinggal. Jadi di sini paling mudah seseorang itu mestilah mengikut peraturan ataupun undang-undang maupun adat resam. Kemudian maksud sepakat membawa berkat bermaksud seseorang itu mencapai keputusan hasil daripada kesepakatan ataupun hasil daripada perbincangan. Paling mudah murid-murid dapat faham iaitu seseorang itu bekerjasama untuk mencapai sesuatu matlamat. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami dialog serta peribahasa dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita membina ayat dengan menggunakan peribahasa yang disediakan berdasarkan gambar pertama untuk diujarkan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, mari kita bersama-sama untuk mengujarkan dialog dengan menggunakan peribahasa yang disediakan dengan
sebutan dan intonasi yang betul. Wah, nyaman dan segarnya udara di sini. Angin pula bertiup sepoi-sepoi bahasa. Jadi, kita lihat peribahasa yang disediakan di bawah itu. Murid sepatutnya perlu membina ayat dengan menggunakan peribahasa tersebut dan mengujarkan ayat tersebut. Jadi, jangan risau, Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid dengan menyediakan ayat dengan menggunakan peribahasa tersebut. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengujarkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul. Beruntungnya saya tinggal di negara Malaysia yang mempunyai tempat yang menarik, ibarat hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Kemudian kita lihat peribahasa yang kedua di bawah itu. Ramai macam semut ayatnya. Para pengunjung yang datang ke sini ramai macam semut. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami ayat yang menggunakan peribahasa yang telah disediakan bagi gambar yang pertama ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita membina ayat dengan menggunakan peribahasa yang disediakan berdasarkan gambar kedua untuk diujarkan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, marilah kita bersama-sama untuk mengujarkan ayat dengan menggunakan peribahasa yang telah disediakan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kamu harus bijak ambil peluang mengenali tumbuh-tumbuhan di sini. Tumbuhan itu bukan sekadar hiasan, malah ekosistem penting bagi mengekalkan kelembapan suhu sekitar. Jadi, di bawah itu ada peribahasa yang perlu murid membina ayat dengan menggunakannya. Kemudian murid perlu mengujarkannya. Jangan risau, Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid untuk membina ayat dengan menggunakan peribahasa tersebut. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengujarkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah ayah, hubungan antara tumbuhan dengan ekosistem bagai isi dengan kuku. Kemudian peribahasa yang kedua iaitu peluk tubuh. Ayatnya, kita janganlah berpeluk tubuh kerana semua orang perlu bersama-sama menjaga alam sekitar. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami peribahasa yang telah dijadikan ayat bagi gambar yang kedua ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita membina ayat dengan menggunakan peribahasa yang disediakan berdasarkan gambar ketiga untuk diujarkan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, mari kita mengujarkan dialog dengan menggunakan peribahasa yang disediakan bagi gambar yang ketiga ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kos baik pulih taman ini sangat besar. Namun begitu, pihak kerajaan tetap meneruskan usaha itu demi kelestarian alam di kawasan bandar. Seterusnya, murid perlu membina ayat berdasarkan peribahasa yang telah disediakan di bawah itu. Kemudian murid perlu mengujarkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul. Jangan risau, Cikgu Afan telah membantu murid-murid untuk membina ayat dengan menggunakan peribahasa tersebut. Oleh itu, marilah kita mengujarkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul. Sebelum itu, lihat peribahasanya. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Ayatnya, segala perubahan yang dilakukan ini ibarat di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Seterusnya, peribahasa yang kedua, titik peluh. Jadi, ayatnya,
Betul tu ayah. Kejayaan terhadap usaha melestarikan alam sekitar merupakan titik peluh daripada semua pihak. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami peribahasa yang telah dijadikan ayat bagi gambar yang ketiga ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita membina ayat dengan menggunakan peribahasa yang disediakan berdasarkan gambar keempat untuk diujarkan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, mari kita mengujarkan dialog dengan menggunakan peribahasa yang telah disediakan bagi gambar yang keempat ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kita juga perlulah sentiasa mematuhi peraturan di taman ini. Kita lihat di bawah itu ada peribahasanya dan murid perlu membina ayat dengan menggunakan peribahasa tersebut kemudian diujarkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul. Jangan risau, Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid dengan membina ayat menggunakan peribahasa tersebut. Oleh itu, marilah kita bersama-sama untuk mengujarkan dialog menggunakan peribahasa tersebut. Sebelum itu, kita lihat peribahasanya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya amat berbangga dengan usaha pihak kerajaan di negara ini untuk menjaga kemudahan taman ini ibarat di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kemudian kita lihat peribahasa yang di sebelahnya, sepakat membawa berkat. Jadi, contoh ayatnya, oleh itu, kita mestilah bekerjasama antara satu sama lain bagi memastikan kelestarian alam sekitar terjaga kerana sepakat membawa berkat. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami peribahasa yang telah dijadikan ayat bagi gambar yang keempat ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya mari kita melengkapkan ayat dengan menggunakan peribahasa yang sesuai mengenai wajah ceria Taman Titiwangsa ke dalam bentuk peta dakap. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan panduan jawapannya. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu melengkapkan ayat yang telah Cikgu Afan sediakan dalam bentuk peta dakap ini dengan menggunakan peribahasa yang telah kita membina ayat dengan menggunakannya lah. Kan dalam aktiviti yang kedua tadi, Cikgu Afan telah membincangkan ayat dengan menggunakan peribahasa yang telah disediakan. Oleh itu, murid perlu melengkapkan ayat dalam slide aktiviti ketiga ini dengan menggunakan peribahasa tersebut. Mudahkan murid-murid? Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.